Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu sekalian. Jadi hari ini kita belajar mengenai apa? Okey, cuba lihat pada slide yang pertama. Apa yang kamu dapat lihat? Iaitu kamu dapat lihat kaki kerusi yang sudah patah. Okey. Jadi cikgu nak tanya kamu, kalau kaki kerusi kita patah, apa kita nak buat? Selain daripada kita beli kerusi baru. Jadi kita akan memperbaiki kaki kerusi tersebut. Kita akan perbaiki kaki kerusi ke ataupun bahagian lain? Okey, mesti kita akan memperbaiki bahagian yang rosak tersebut. Jadi, kita akan tukar dengan kaki yang baru ataupun kita akan tukar dengan bahan-bahan lain seperti besi agar dia akan menjadi lebih kukuh. Okey. Jadi itulah kita akan belajar pada hari ini, iaitu tajuk 1, bab 1, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Iaitu 1.1, pengenalpastian masalah. Okey, untuk standard kandungan ialah 1.1, pengenalpastian masalah, dan standard pembelajaran pada hari ini adalah di akhir pengajaran ini murid dapat mengenal pasti masalah satu bukan inventif, yang kedua adalah masalah inventif, dan seterusnya adalah murid dapat menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan juga inventif. Okey, untuk yang pertama kita belajar kan, pengenalpastian masalah. Kita terdapat dua jenis masalah, iaitu yang pertama masalah bukan inventif, yang kedua masalah inventif. Jadi cikgu ulang kembali, kita terdapat dua jenis masalah, iaitu yang pertama adalah masalah bukan inventif, yang kedua adalah masalah inventif. Okey, kita pergi pada yang pertama dulu, iaitu masalah bukan inventif. Apa tu masalah bukan inventif? Jadi masalah bukan inventif adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila kita melakukan penambahbaikan terhadap produk yang telah rosak tadi. Jadi ingat dia punya kata kunci, tidak mempunyai kesan sampingan. Okey, kita pergi kepada yang masalah jenis kedua, iaitu masalah inventif. Apa itu masalah inventif? Masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila kita melakukan penambahbaikan. Jadi dia punya kata kunci ni lah, mempunyai kesan sampingan. Okey, boleh? Untuk seterusnya, okey, dalam kehidupan seharian kita mesti menghadapi masalah yang dalam kita membuat suatu pekerjaan. Jadi bila kita menghadapi masalah ini, kita perlu membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi apabila kita dapat membuat keputusan, maka kita dapat memperolehi pengalaman baru, iaitu dalam kita menyelesaikan masalah, dan juga ia dapat melatih diri sendiri untuk membuat pemikiran yang lebih matang, sebab kita dapat berfikir cara macam mana kita nak buat untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Contohnya kamu menghadapi masalah dengan barang satu. Jadi bila kamu akan berfikir apakah cara yang terbaik ataupun apa yang cara yang kamu boleh lakukan untuk kamu mengatasi masalah tersebut. Jadi itulah yang akan membuatkan pemikiran kamu menjadi lebih matang. Okey, kita pergi kepada seterusnya, iaitu rumusan masalah bukan inventif. Okey, yang pertama, catat alih. Yang pertama, alatan tidak berfungsi dengan baik. Contoh dalam slide yang kamu boleh lihat ini adalah pemotongan daging tidak lancar. Kita potong daging dengan apa? Pisau daging. Jadi apabila pisau tu tidak dapat memotong dengan baik ataupun tidak memotong dengan lancar, itu yang masalah yang kita hadapi. Jadi macam mana kita nak buat selepas tu? Okey, apabila kita dah kita menghadapi masalah ketika kita memotong daging, kita harus mengenal pasti apakah masalah yang terjadi. Sama ada daging itu liat ataupun alatan yang kita guna itu sudah tumpul, iaitu pisau. Jadi dalam konteks slide yang cikgu tunjukkan ini, pisau daging yang digunakan telah pun tumpul. Oleh itu, apa kita nak buat selepas itu? Okey, langkah seterusnya adalah kita membuat proses penambahbaikan alatan. Jadi kita nak buat macam mana? Selain daripada kita beli pisau barulah, kita gunakan pisau yang sama. Jadi kalau pisau dah tumpul, kita nak buat apa?
takkan kita nak tukar dia punya pemegang, mesti kita akan asah dia punya bilah pisau. Jadi itulah yang kita akan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Itu kita dengan kita mengasah kembali pisau tersebut supaya ia kembali tajam seperti biasa. Setelah itu adalah alatan dapat digunakan semula. Ya, betul. Setelah kita lakukan penambahbaikan, kita mengatasi masalah tersebut, maka produk tersebut dapat berfungsi dengan baik semula. Dan seterusnya adalah tiada kesan sampingan. Betul? Bila kita hanya mengasah bilah pisau, kita tidak menggantikan bilah pisau dengan tembaga lain. Jadi dia hanya sama, dia produk sama, cuma penambahbaikan tu hanya tidak meninggalkan kesan sampingan. Betul? Jadi itulah untuk rumusan masalah bukan inventif. Kita pergi pula kepada rumusan masalah inventif. Okey, kamu tengok slide tu. Yang pertama, seperti tadi juga, alatan tidak berfungsi dengan baik. Seperti contoh, kita dapat lihat meja tidak dapat menampung beban berat yang terlampau berat. Jadi setelah itu kita kena pasti masalah. Sebab apa? Meja tidak dapat menampung beban yang berat. Adakah sebab tapak yang tidak kuat ataupun kaki? Jadi mestilah kaki. Jadi kita dapat lihat bahan kaki meja tidak sesuai. Sebab kalau kita gunakan kayu, jadi beban yang dapat dipikul atau dapat ditampung oleh kayu adalah sedikit. Jadi itulah masalahnya. Jadi meja tersebut tidak dapat menampung beban yang berat. Seterusnya, proses penambahbaikan alatan. Jadi dalam konteks meja ini, kita tukarlah kaki meja. Jangan kita tukar tapak meja ataupun kita tukar permukaan meja, sebab itu tak berkait pada masalah yang kita hadapi. Jadi kita akan ubah, kita tukar kaki meja kepada lebih kuat. Jadi kita akan guna apa? Kita akan gunakan besi, kerana besi kita tahu lebih kukuh dan lebih kuat daripada kayu. Okey, betul. Seterusnya adalah proses alatan dapat digunakan semula. Okey, setelah kita dah menggantikan kaki kayu meja dengan kaki besi yang baru, maka meja tersebut dapat berfungsi dengan baik semula, bahkan lebih baik daripada meja yang sedia ada, kerana dia menggunakan kaki besi. Namun langkah seterusnya adalah ia mempunyai kesan sampingan. Kita tahu bahawa besi lebih berat daripada kayu. Okey, jadi bila kita dah menggunakan kaki kayu, maka berat kaki besi, jadi kita dapat, ia akan memberi kesan sampingan lah kepada meja tersebut. Jadi dia akan memberi kesan kepada berat. Jadi bila kita menggunakan meja dengan kaki besi, maka berat meja juga akan bertambah. Jadi kita dapat lihat dalam slide ini, meja memerlukan tenaga 4 lelaki untuk dialihkan sebab menggunakan kaki besi yang lebih berat berbanding 2 lelaki sebelum penambahbaikan. Sebab kita tahu sebelum penambahbaikan, meja hanya menggunakan kaki kayu yang ringan. Jadi sebab itulah apabila kita dah tukar kepada kaki besi, ia mempunyai kesan sampingan. Ingat kesan sampingan. Itulah yang akan menyebabkan meja menjadi lebih berat. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya, iaitu proses penyelesaian masalah. Okey, kita pergi untuk yang pertama, iaitu jenis masalah bukan inventif. Yang pertama, masalah dalam kehidupan seharian. Contohnya kita ambil seperti yang tadi, contohnya chef, iaitu tukang masak yang mempunyai masalah dalam memotong daging. Jadi apa yang langkah yang pertama yang dia perlu buat, mengenal pasti masalah, iaitu pisau yang tumpul. Seterusnya kita menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya kita ada lebih daripada satu pilihan cara lah untuk kita selesaikan masalah. Jadi kita senaraikan dulu apa yang boleh kita aplikasikan, apa yang boleh kita pilih, apa yang cara sesuai yang kita boleh buat untuk kita menyelesaikan ataupun kita mengatasi masalah tersebut. Setelah kita dah membuat senarai-senarai tersebut, maka kita membuat pilihan yang paling sesuai untuk kita selesaikan
masalah yang dihadapi. Terusnya, kita melaksanakan pilihan, iaitu kita setelah kita memilih, kita buatlah kita punya apa yang kita pilih itu. Contoh tadi, kalau pisau tumpul, kita pilih untuk mengasah pisau. Maka langkah inilah kita melaksanakan pilihan. Maksudnya kita mengasah pisau tersebut supaya pisau tersebut kembali tajam. Okey, betul. Seterusnya adalah menilai penyelesaian masalah. Okey, selepas kita dah asah pisau, kita akan nilai lah kita punya pisau tu adakah dia kembali tajam ataupun tidak memberi kesan. Macam mana tu kalau tidak memberi kesan kan? Jadi itulah kita perlu yang menilai pilihan yang kita dah buat. Okey, dapat lihat jika berjaya, maka kalau pisau tu tajam, maka kita terus berjayalah. Kira masalah dapat diselesaikan. Namun jika masalah tidak dapat diselesaikan, kamu dah asah dah pisau tu tapi masih tumpul, tak boleh buat apalah. So kita kembali ke langkah yang kedua, iaitu kita pilih pilihan cara untuk menyelesaikan yang lain. Sama ada kamu nak menukar bilah kepada bilah pisau yang baru ataupun lain-lain cara yang telah kamu senaraikan. Okey, itu untuk proses penyelesaian masalah bagi masalah bukan inventif. Kita pergi pada proses untuk menyelesaikan masalah inventif pula. Okey, kita pergi kepada proses penyelesaian masalah secara inventif, iaitu untuk proses penyelesaian masalah secara masalah inventif ni, dia berlainan sikit daripada cara yang bukan inventif, sebab dia melibatkan 4 frasa. 4, okey, saya terangkan 4. Ingat ya, 4 fasa. Okey, dia punya dapat kamu lihat dekat slide tu kan. Dia ada untuk first, masalah khusus. Kepada meringkaskan masalah, itu merupakan fasa yang pertama. Apakah fasa yang pertama? Tengok tu, tulis dah, analisis punca masalah. Apakah masalah yang dihadapi? Itulah fasa yang pertama, kita menganalisis punca masalah yang dihadapi. Kemudian kita untuk fasa kedua, iaitu daripada meringkaskan masalah kepada masalah umum. Okey, untuk fasa kedua itu adalah model masalah, iaitu konsep pencegahan fizikal. Apa tu pencegahan fizikal? Contohnya, untuk satu produk tu kamu nak ada 2 ciri yang bertentangan. Macam mana tu? Jadi kamu nak hasilkan ataupun kamu nak dapatkan produk yang mana dia dapat memenuhi 2 keperluan, di mana keperluan ini berlawanan atau bercanggahan dari segi fizikal. Contohnya kamu lihat tu, kursi, satu tinggi, satu rendah. Okey, macam mana pencegahan fizikal tu kan? Okey, maksud cikgu, pencegahan fizikal tu contohnya tinggi, rendah. Dia nak besar dan kecil. Itulah dia punya pencegahan fizikal untuk fasa kedua. Untuk fasa ketiga pula, iaitu daripada masalah umum kepada penyelesaian umum. Jadi fasa 3 ni adalah kaedah penyelesaian, iaitu pemilihan kaedah pemisahan antara ruang dan juga masa. Jadi untuk ruang dan masa ni, di bawah ruang ada 7 prinsip inventif, manakala di bawah masa juga terdapat 7 prinsip inventif. So kita akan pilihlah mana yang bersesuaian untuk kita aplikasikan ataupun kita gunakan. Seterusnya adalah fasa 4, iaitu fasa yang terakhir. Ingat fasa yang terakhir, iaitu yang keempat, adalah penyelesaian umum kepada penyelesaian khusus. Iaitu fasa 4 ialah model penyelesaian spesifik berdasarkan prinsip inventif, iaitu prinsip yang kita pilih tadi tu, kita aplikasikanlah dia punya prinsip tersebut supaya masalah tersebut dapat diatasi. Okey, jadi itu saja untuk kuliah hari ini. Sebelum cikgu habiskan, kita ingat balik apa yang kita dah belajar. Yang pertama, kita dah belajar mengenai 2 jenis masalah, iaitu yang pertama masalah bukan inventif, yang kedua adalah masalah inventif. Terusnya kita belajar mengenai rumusan juga terdapat perbezaan antara rumusan masalah bukan inventif dan rumusan masalah inventif. Dan seterusnya adalah proses penyelesaian masalah. Terdapat 2 juga, iaitu
proses penyelesaian masalah secara bukan inventif, iaitu masalah bukan inventif. Dan kemudian adalah penyelesaian masalah untuk masalah inventif yang terdapat 4 frasa ya. Ingat 4 frasa ya, kata kunci 4. Kamu kena ingat 4 lah. Yang pertama, ulang balik analisis punca masalah. Kedua, fasa kedua adalah model masalah, iaitu konsep percanggahan fizikal. Cikgu ulang balik percanggahan fizikal tu kamu memerlukan 2 ciri yang berbeza, yang berlawanan untuk satu objek. Contohnya tinggi dengan rendah, kamu nak sekalikan dia. Macam itulah. Dan fasa yang ketiga adalah kaedah penyelesaian, di mana kamu memilih kaedah pemisahan antara ruang dan juga masa. Dan yang terakhir untuk fasa 4 adalah model penyelesaian, iaitu penyelesaian spesifik berdasarkan prinsip inventif yang telah kamu pilih. Jadi itulah yang kita belajar pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami apa yang cikgu ajar, dan seterusnya dapat menyiapkan tugasan yang cikgu beri. Ingat hantar tugasan tersebut pada waktu yang cikgu tetapkan, dan jangan lewatlah. Okey. Itu saja kelas untuk hari ini. Kita jumpa pada kelas yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi pada kelas yang akan datang.